Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbesar hati dan berbangga di atas undangan ini dan mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan tahniah kepada semua yang terlibat dalam Yayasan Warisan Johor ini untuk mengundang saya merakamkan sedikit pengalaman dan sedikit pengetahuan yang apa saya telah perolehi semasa saya berkerjaya sebagai seorang pelukis. Dan di sini saya ingin mengatakan iaitu saya dilahirkan tak jauh daripada bangunan ni, iaitu di Bukit Cagar tahun 1937 di Railway Quarters, dan dibesarkan di situ beberapa tahun. Setelah itu saya pindah dekat Kampung Mak Min. Ayah saya dapat membuat sebuah rumah di Kampung Mak Min dan saya dibesarkan di Kampung Mak Min dan bersekolah di Sekolah Tambatan Tinggi dan selanjutnya di Sekolah Bukit Zahra dan selepas itu di English College Johor Bahru. Dan selanjutnya saya telah diberi peluang untuk mengikuti kursus berkenaan dengan perguruan di Maktab Perguruan Pengkalan Cepa Kota Baru. Jadi selepas di situ saya keluar mengajar di beberapa tempat, banyaklah tempat di Johor ni, dan sehinggalah saya bertukar daripada Johor Bahru ke Batu Pahat. Pernah juga saya mengajar di Muar. Saya tahun 60-an tu adalah berjumpa dengan Teachers Training College lah. Masa tu saya berdampingan dengan Teachers Training College, Maktab Muhammad Khalid, Maktab Temenggung Ibrahim, kerana di sana tu ada optional art, ada yang bahagian-bahagian art. Jadi saya berdampingan dengan pensyarah-pensyarah dan bekerjasama dengan diorang, dan seterusnya ada peminat-peminat juga di Johor Bahru ni. Jadi kita berganding bahu dan dengan situ kita usahakan untuk mendapat satu persatuan di Johor Bahru ni, dan Persatuan Seni Lukis Johor, dulu nama dia simple je, Persatuan Seni Lukis Johor. Jadi didatangi oleh berbagai orang, termasuklah juga yang minat tapi dia bidang architecture dan seni banner. Jadi dalam bidang seni banner ni ada beberapa orang jugalah yang minat bersama dengan kita tubuhkan Persatuan Seni Lukis Negeri Johor. Itu jam belum serupa lagi gitu, Persatuan Seni Lukis Negeri Johor. Saya bekerja dalam setakat yang baru ni kerana banyak barang yang moden. Dulu mungkin kita rasa susah kan, mungkin pensil, watercolor tu itu saja yang sedikit macam poster color. Berus pun ialah kita tak banyak dalam media-media yang boleh kita olah dengan alatan-alatan. Tetapi sekarang alhamdulillah dengan adanya perkembangan peralatan moden yang baru, dan saya daripada cat minyak, saya membuat cat minyak, watercolor, cat minyak, kemudian lepas tu saya buat akrilik. Akrilik ni ialah senang kalau dipakai air. Kalau cat minyak dulu memang susah sikit lah, kerana cat minyak ni banyak nak gunakan turpentine, oil, linseed, dan remehnya tu kotornya tu teruk sikit lah daripada ini kita cuci aja hilang. Tapi cat minyak ni tak boleh lah, ada turpentine yang nak cuci bersih-bersih, dan berus nak dijaga, dan juga palette kita semua nak jaga bersih. Tentang itu cermat sikit lah dan makan masa. Jadi sekarang kalau dengan macam ini pakai akrilik kita tak payah, kita rasa lebih mudah dengan air, menggunakan media-media yang ada di sini macam palette knife
kita boleh gunakan tape dan berbagai media yang boleh disampingkan dengan akrilik ni, asal dia melekat dekat kanvas. Dan penjagaan dia pun lebih baik daripada cat minyak, kerana cuaca kita ni, cuaca yang macam tropical ni, selalu ada hujan, ada panas. Jadi kalau cat minyak, dia bercendawan. Canvas kita tak tahan. Kalau kat tempat macam ni, dia nak ada aircon, tempat yang suhunya nak dikontrol dengan baik, baru kita boleh simpan oil painting ni. Tapi kalau akrilik ni, alhamdulillah, kita lekat kat mana pun dia okey. Saya rasa ada jugalah perkara-perkara yang saya rasa ada cemas, risau, susah. Itu mesti ada juga dalam perjalanan hidup, dalam berkarya seni lukis ni. Perkara-perkara yang kadang-kadang kita menjadi satu masalah. Nombor satu sekali, kadang-kadang di Johor Bahru ni peralatan dia memang kita rasa susah sikit lah. Sekarang ni mungkin dah baik sikit. Kalau tak ada peralatan dan kita tidak dibekalkan dengan sebaik-baik alatan tu, menjadi masalah juga. Jadi kadang-kadang tergendala apa juga yang kita nak merancang. Dan banyak dulu kita rasa pakai board pun boleh jadi art, painting dan sebagainya. Tapi sekarang dah ada canvas. Dan alatan-alatan ni sekarang ada dijual di tempat-tempat art shop dan sebagainya. Jadi tak begitu susah lah. Kalau kita pakai yang biasa ni, dia punya efek atau persembahan kita tu dalam efek yang kita hendak tu dia tak keluar, dia tak jadi sebagaimana yang kita hendak. Jadi choice dalam menentukan alat-alat adalah satu choice atau pemilihan yang kita rasa perlu sangatlah. Apabila kita sudah merasakan kita boleh buat, kita sudah berjaya dalam satu tahap yang mana kita boleh memperolahkan satu lukisan dengan menggunakan cat, alat-alat yang membantu kita melahirkan, mencerminkan gambar itu sebagai satu gambar yang kita rasa memang teruja bagi kita lah dalam tempoh-tempoh masa kita bekerja. Hasil saya berkarya yang ada sekarang ni, yang tengah nak dipamerkan. Nombor satu sekali, skop saya ni masa sekarang ni berkurangan lah sikit. Kenapa? Makan masa nak mencetuskan satu lukisan yang 5 kaki ke 6 kaki yang besar-besar ni. Dan saya memerlukan sekurang-kurangnya habis cepatnya 3 hari lah atau seminggu. Nak selesai pun kadang-kadang ada benda yang tak selesai dalam mengolahkan warna tu. Dan warna ni di muka perkanvasan, dari kanvas yang besar, yang luas ni, 5 kaki, 6 kaki ni boleh katakan besar lah. Itu rasa saya kita nak balancekan atau kita nak rakamkan idea kita, bertimah-timahkan dalam berbagai bentuk. Abstrak ni dia susah sikit kalau nak diterjemahkan dengan begitu jelas, begitu terang. Kerana perkataan sekarang, bahasa pun kita dah pakai bahasa abstrak kan. Tapi sumbernya tu penting. Sumbernya tu asal-asal pengalaman, perkecimpungan, perhatian dan pemandangan. Saya di sini tak dapat. Di Malaysia ni, awal-awal dulu saya tak dapat nak begitu jelas pemahaman. Tapi saya ni ada peluang. Dulu saya memang ada ambil peluang pergi melawat dekat US, saya melawat Australia, saya melawat dekat UK ni. Banyak kali juga saya keluar negara, pergi ke Europe dan sebagainya. Begitu juga saya lihat di sana ada yang klasik. Maknanya ada yang awal-awal macam ini, macam lepas tu ada pula yang abstrak, yang modern art dia panggil. Jadi alhamdulillah lah, saya tengok sekarang pun banyak kemajuan dan banyak hal-hal yang bersangkut paut dengan warisan seni
dan kemahiran di atas kerja tangan dan penulisan kreatif. Banyak lagi cabang arts ni yang rasa saya boleh diketengahkan dan boleh menjadi satu pemangkin kehidupan manusia ni, supaya dia menjadi satu juga tamadun manusia yang boleh merangkumi soal kehidupan manusia itu sendiri. Akhir kata bagi saya pada acara ni, majlis yang seumpama ini yang sangat bererti bagi pihak saya dan juga bagi semua yang berpengetahuan atau ingin mengetahui atau mendampingi hal-hal seperti ini dalam seni abstrak, seni lukis ni. Saya rasa saya banyaklah memberikan satu kata orang penghargaan. Warisan ni dia teknikalnya, talentnya banyak. Dan saya rasa saya dah sampai tahap macam ini, ucapkan banyak penghargaan, setinggi-tinggi penghargaan dan nilaian yang berharga di sini, dan ucapkan banyak terima kasih. Saya rasa ini satu dorongan bagi pihak diri saya sendiri. Walaupun kadang-kadang saya ni, yalah maklum ada lupa-lupa ni, banyak juga lupa. Kadang lupa itu, lupa ini. Tapi kalau dikejutkan dengan ada warisan yang macam ini, saya insya-Allah lah akan menonjol lagi yang lebih baik untuk masa depan saya dan masa depan yang akan datang bagi semua orang yang berminat. Terima kasih.